Baik, untuk kita dapatkan laporan terperinci berkenaan pangkalan data utama atau PADU yang diluncurkan semalam, kita akan bersama dengan rakan setugas Nina Rosman. Silakan. Baik, terima kasih Nabila. Tentu di fasa awal baru semalam sahaja iaitu pelancaran oleh Yang Amat Bahagia Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah melancarkan pangkalan data utama PADU dengan pembentangan yang telah dibawakan oleh Ketua Pengarangkauan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair sendiri. Bagaimanakah antara objektif ataupun matlamat PADU ini dijalankan selepas ini? Kalau boleh saya nak kongsikan antara perincian daripada iaitu sistem PADU ini, kalau kita lihat apakah sudah tentu ramai yang ingin melihat persoalannya. Bagaimanakah sistem PADU ini, sistem digital ini mampu memberi iaitu perubahan yang signifikan kepada rakyat dan juga ekonomi negara terutamanya. Dan kita nak lihat juga apakah antara potensi ataupun langkah penyelesaian yang boleh dibawakan ataupun boleh ditambah baik oleh sistem PADU ini. Sudah tentu kerajaan mahu menambah baik pengurusan bantuan dan subsidi ini dan dilihat iaitu sistem PADU mampu mendorong ke arah iaitu mencapai iaitu penyaluran subsidi dan bantuan secara bersasar dan lebih berkesan kepada rakyat. Sudah tentu kita lihat sistem PADU ini adalah berpotensi untuk membantu rakyat menambah baik. Bagaimanakah pengurusan bantuan dan subsidi selepas ini? Sudah tentu subsidi kita terbagi ke beberapa jenis. Kita nak lihat bagaimanakah pengurusan ataupun pengurusan yang lebih cekap dalam penyaluran subsidi kepada rakyat terutama, termasuk juga dalam subsidi petrol iaitu antara kumpulan T20 secara purata yang menggunakan RM399 sebulan bagi petrol RON95, manakala kumpulan B40 hanya menggunakan RM240 sebulan. Dan sini kita nampak iaitu ketidaksamaan dalam pemberian subsidi ketika ini. Bukan itu sahaja, tetapi iaitu maklumat data ini adalah untuk membantu penyaluran subsidi daripada segi iaitu subsidi diesel, elektrik dan termasuk juga tol. Ini adalah antara iaitu 4 jenis subsidi yang mahu ditambah baik melalui sistem PADU yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri semalam. Tetapi kita tidak lupa juga iaitu bukan hanya untuk mengurus lebih cekap dari segi pemberian bantuan subsidi, tapi melihat kepada bantuan iaitu bantuan-bantuan yang akan kita salurkan kepada terutamanya golongan rentan iaitu golongan iaitu orang kurang upaya, OKU, dan di sini untuk memberi bantuan kepada akses internet, wifi, termasuk juga dengan untuk tiada yang mempunyai gadget atau peranti juga diberi iaitu tumpuan dalam pengurusan ataupun penyampaian bantuan kepada rakyat. Bukan itu saja daripada segi internet ataupun digital, tapi di sini adalah untuk menambah baik daripada segi pengurusan bantuan pendidikan, termasuk sektor perniagaan dan pertanian, termasuk juga dengan iaitu adalah bertujuan PADU ini adalah untuk membantu menguruskan bagaimana menangani kemiskinan tegar yang sedang kita boleh cakap yang sedang semakin meningkat di Malaysia ini. Sudah tentu antara potensi sistem PADU ini adalah untuk membantu kerajaan menangani bagaimanakah isu ketidaksepadanan pekerjaan dan pendidikan di Malaysia ini. Untuk kita lihat, sudah tentu antara cabarannya adalah untuk mengatasi bagaimanakah isu struktur pasaran buruh yang mengalami ketidaksepadanan pekerja. Kalau kita melihat data daripada sini menunjukkan pada tahun 2015 iaitu sebanyak 1.16 juta pekerja Malaysia mempunyai tahap kelayakan yang tidak setara dengan pekerjaan mereka. Dan kita nampak keadaan ini semakin memburuk selepas 7 tahun. Pada tahun 2022 kita lihat angka ini meningkat separuh kepada 2.02 juta pekerja Malaysia mempunyai tahap kelayakan tidak setara dengan pekerjaan mereka. Dan daripada angka ini sebanyak 1.68 juta pekerja Malaysia ini datangnya daripada adalah siswazah sendiri. Sudah tentu apabila kita mengalami isu iaitu isu struktur pasaran buruh ini, ia akan memberikan kesan kepada iaitu terutamanya gaji rendah dan tidak sepadan dengan kelayakan mereka. Mereka menghadapi tekanan kos sara hidup dan perangkap daripada negara berpendapatan sederhana dan susah untuk kita pergi menuju kepada negara berpendapatan tinggi dan produktif buruh iaitu di bawah potensial yang ingin dicapai, termasuk juga dengan kerugian modal insan terutama daripada jumlah 1.68 juta siswaza yang merangkumi daripada pekerja Malaysia. Bukan itu saja, Malaysia juga tengah bersiap sedia untuk menghadapi negara ataupun penduduk menua menjelang 2030. Dan kalau kita lihat statistik di depan saya ini menunjukkan aging society kita merekodkan sebanyak 7% dan age society mereka dicatatkan 14%, manakala super age society yang amat berusia
sekarang dicatatkan pada ketika ini sebanyak 20%. Dan Malaysia pada tahun 2023 telah mencatatkan sebanyak 7.4% tarifan warga tua yang merujuk kepada individu yang berusia lebih daripada 65 tahun, dan 3 negeri dengan komposisi umur tua yang tertinggi pada tahun lepas iaitu Perak mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 9.7%, Kedah 8.8% dan Sarawak adalah 8.3%. Selain membuat persiapan untuk menghadapi penduduk menua, kita juga harus melihat kepada kesenjangan perlindungan sosial di mana kita dapat lihat 16.3 juta penduduk bekerja ini kurang mendapat liputan perlindungan terutama daripada sektor luar awam yang bekerja sendiri, pekerja tidak formal dan lain-lain. Daripada 16.3 juta pekerja ini sebanyak 8.9 termasuk juga 0.6 lebih kurang 9 juta tidak mencarum perlindungan hilang upaya kecederaan ataupun kematian, manakala 6.3 juta hanya jumlah ini mencarum perlindungan kehilangan pekerja. Manakala yang tidak mencarum, kita dapat lihat tinggi juga angka dia, sebanyak 6.9 juta tidak mencarum iaitu perlindungan protection yang hilang upaya kecederaan dan mengalami kematian, dan sebanyak 10 juta tidak mencarum perlindungan kehilangan pekerja daripada jumlah keseluruhan 16.3 juta penduduk yang bekerja ketika ini. Dan apabila simpanan besaran tidak cukup, ia akan menjejas iaitu jaminan pendapatan asas terutama pada waktu umur kita sudah berusia. Dengan KWSP menunjukkan 6.3 juta ahli KWSP berumur bawah 55 tahun hanya mempunyai baki simpanan kurang daripada 10,000. Dan ini adalah jumlah yang sangat membimbangkan iaitu berbanding daripada 16.3 juta orang penduduk bekerja ketika ini. Bukan itu saja, kita nak lihat padu ini untuk membantu mencekapkan pengurusan belanjawan negara yang telah dibentangkan setiap tahun oleh kerajaan. Kita nak lihat bagaimanakah padu ini dapat membantukan meningkatkan pengurusan ataupun kecekapan subsidi dan bantuan yang lebih bersasar terutamanya kepada rakyat. Kalau kita lihat belanjawan 2023 tahun lepas, kita lihat iaitu jumlah peruntukan adalah sebanyak 388.1 bilion ringgit, dan antara daripada pecahan paling tinggi penyaluran itu pergi banyak kepada iaitu sistem iaitu kepada pengurusan kerajaan sebanyak 289.1 bilion ringgit, dan hanya 97 bilion ringgit disalurkan kepada peruntukan pembangunan, dan yang lain adalah simpanan luar jangka sebanyak 2 bilion ringgit. Untuk kita lihat lebih terperinci, daripada jumlah tersebut sebanyak 388.1 bilion ringgit ini, sebanyak 64 bilion ringgit pergi kepada nilai subsidi dan bantuan sosial bersamaan 16.5%. Dan sehingga 30 Jun 2023 kita dah catatkan subsidi sebanyak 6.8 bilion ringgit. Perbelanjaan subsidi pergi kepada bil elektrik, dan ketika ini 15.9 bilion ringgit perbelanjaan subsidi petrol pergi kepada RON95, diesel dan juga LPG. Sudah tentu bergerak ke hadapan, persoalannya daripada data ini bagaimana ia membantu kerajaan untuk berangka dasar dan juga gerak kerja yang bersesuaian untuk membantu rakyat yang betul-betul yang memerlukan bantuan ini, dan bagaimana ia membantu kerajaan untuk memperkembaskan penstrukturan sosioekonomi negara bergerak ke hadapan. Ini adalah antara data padu yang dapat saya kongsikan sedikit, Nabila. Baik, terima kasih banyak Nina atas pembentangan itu tadi.